Darurat bukan seperti tekan butang jeda. Rakyat lega kerana Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tidak memperkenankan permohonan pelaksanaan darurat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Namun sebelum itu rakyat dikelentong dengan kisah-kisah indah tentang darurat. Ahli Parlimen Saratok Ali Biju berkata, rakyat tidak akan terbeban dengan sebarang pengisytiharan darurat dan perniagaan boleh beroperasi seperti biasa. Pemandu teksi masih boleh memandu dan Tan Sri masih boleh melabur di pasaran saham. Hanya parlimen yang akan digantung, aktiviti politik terhad dan individu yang mahu menjadi wira tidak boleh menakutkan sesiapa dengan kuasa besar mereka yang meyakinkan dan menggerunkan, katanya dalam satu kenyataan dipetik media. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli itu membidas bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas yang berkata pengisytiharan darurat tidak akan berperlembagaan. Ali berkata, sebagai jurutera terlatih, kerjayanya mengajar beliau membina jeda pasti selamat atau butang kecemasan ke atas peranti yang dipasang untuk memastikan ada ciri keselamatan. Mari kita semua menjadi orang yang rasional dan mudah sabar serta tekan butang jeda, katanya. Namun kenyataannya dibidas pula oleh bekas Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof. Beliau berkata, Tommy sama sekali tidak mempunyai ijazah kejuruteraan seperti Ali Biju dan hanya mempunyai pendidikan berlatar belakangkan undang-undang. Saya harus menganggap dia Tommy sangat berkelayakan untuk mengulas dari sudut perlembagaan berhubung cubaan menguatkuasakan perintah darurat berdasarkan artikel 150 Perlembagaan Persekutuan. Saya fikir Timbalan Menteri Ali Biju tidak mempunyai ijazah undang-undang atau berkelayakan secara sah. Oleh itu, tidak perlu melayan prinsip butang kecemasan ini mengikut tafsiran perlembagaan, katanya dalam satu kenyataan seperti dipetik Malaysia Deadline. Mengulas mengenai pandangan bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak mempunyai budi bicara untuk menolak nasihat Kabinet untuk mengeluarkan pengisytiharan darurat di bawah Perkara 150-1, beliau berkata, panjangkan hujah dengan lebih jauh bagaimana jika nasihat itu sendiri dipersoalkan. Adakah jawapan dalam Perlembagaan Persekutuan itu mudah? Yang di-Pertuan Agong tidak mempunyai budi bicara dan mesti bersetuju walau apapun. Inikah yang dimaksudkan dengan raja berperlembagaan? Adakah kita lupa peranan raja berperlembagaan sebagai sebahagian pengaruh dalam sistem semak dan imbang yang rumit merangkumi prinsip-prinsip asas perlembagaan? Soalnya, permohonan Muhyiddin ialah pelaksanaan darurat Perkara 150-1 dan pemasyuran Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2020 menurut Perkara 150-2B Perlembagaan Persekutuan untuk memerangi ancaman wabak COVID-19 di negara ini. Bermakna ia darurat secara total. Kerana itu juga Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja menolak cadangan tersebut. Raja-Raja berpendirian pentingnya dihormati mekanisme semak dan imbang antara pelbagai cabang kerajaan dan peranan Seri Paduka Baginda untuk mengimbangkan pelbagai tuntutan demi menjamin berlakunya keadilan dan membatasi sebarang unsur penyalahgunaan kuasa. Raja-Raja turut menegaskan pentingnya prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen diterjemahkan melalui budaya pemerintahan yang pada setiap masa meluhurkan perlembagaan negara dan mendaulatkan undang-undang dan mengutamakan kebajikan rakyat jelata. Jelas, raja-raja sependapat dengan rakyat bahawa darurat tidak menjamin berlakunya keadilan dan akan membatasi penyalahgunaan kuasa. Dengan itu, kedaulatan undang-undang dapat terus dipertahankan. Penolakan Yang di-Pertuan Agong ini menggagalkan usaha Kerajaan Perikatan Nasional yang begitu bersungguh-sungguh mahu darurat diisytiharkan dengan dongeng lunak yang diuak-uarkan oleh mereka. Maknanya dari segi moral, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan 69 menteri dan timbalan menterinya serta 3 duta khasnya yang mahu menggantung sidang parlimen boleh dianggap kalah. Kalau hendak sangat tekan butang jeda, letak jawatanlah.